Okey, syaitan. Innahu sesungguhnya dia syaitan. Innahu sesungguhnya dia syaitan. Lakum bagi kamu, kamu semua manusia lah. Aduun musuh. Mubin yang nyata. Okey. Terjemahkan dia, Puan Ena, ayat pertama kita hari ni. Dan daripada binatang-binatang ternak kami jadikan dan untuk disembelih, makanlah daripada apa yang Kami jadikan tertinggal. kami jadikan sebagai pembawa barang. Ha. Dan untuk disembelih, makanlah daripada apa yang telah merezekikan kepada kamu oleh Allah, dan jangan kamu mengikuti, yang ni saya tak dengar tadi, langkah-langkah Betul. syaitan. Sesungguhnya ia bagi kamu musuh yang nyata. Okey, baik. Kita sekarang surah Al-An'am. Surah ni dinamakan surah Al-An'am sebab ada 6 kali berulang lafaz Al-An'am dalam surah ni. Surah ni dinamakan surah Al-An'am kerana lafaz Al-An'am Allah Ta'ala ulang sebanyak 6 kali dalam surah ni. Ini salah satunya. Baik. Minggu lepas saya beritahu tuan-tuan bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, kalau kamu nak tengok kejahilan, kebodohan orang-orang Arab dulu, maksudnya sebelum Nabi datang, maka bacalah surah Al-An'am ayat 130 ke atas. Jadi minggu lepas kita bincang, ada binatang-binatang ternak yang mereka haramkan. Sedangkan Allah tak pernah haramkan. Dia kata, ni tak boleh makan. Semua orang tak boleh makan. Yang ni, lelaki je boleh makan. Perempuan tak boleh makan. Kalau lahir-lahir hidup, lelaki boleh makan. Kalau lahir-lahir mati, barulah perempuan boleh makan sama-sama. Jadi undang-undang rimba yang mereka buat tu, tidak ada sebarang sandaran langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 140 Allah beritahu mereka rugi sangat. Kenapa mereka rugi sangat? Mereka rugi sangat sebab dalam Al-An'am Allah Taala bagi banyak kelebihan. Kita kat Malaysia ni, kita nampak lembu kambing tu kelebihan dia dua, susu makan daging. Susu makan daging. Betul kan lembu kambing? Sedangkan di samping susu makan daging, ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada binatang-binatang ternak. Antaranya, kat sini Allah sebut di kalangan binatang-binatang ternak, ada yang boleh dijadikan hamulah untuk bawa barang. Lembu boleh, orang naik kereta lembu. Unta boleh. Okey, jadi lembu dengan unta ni digunakan untuk angkat barang. Okey, zaman dulu nak travel jauh-jauh buat barang banyak-banyak, unta lah tukang bawa barang. Kemudian di antara binatang Al-An'am juga ada yang untuk disembelih. Contohnya kambing. Kambing biasa dengan kambing biri-biri. Kambing biasa, tak ada orang guna kambing angkat barang kan. Kambing biasa tu orang guna untuk sembelih. Kambing biri-biri pun orang guna untuk Puan Asmah. Kita baru masuk Puan Asmah. Kita ayat 142 Puan Asmah ya. Baik Ustaz. Ayat 142 page 146. Baru je mula. Okey? Baik. Jadi orang musyrikin ada jenis-jenis binatang yang mereka tak boleh makan, tak boleh tunggang, tak boleh suruh buat barang, tak boleh peras susu, tak boleh buat apa je. Kena biar macam tu saja sampai binatang tu mati. Tengok muka surat 124 124. Tolong baca Cik Nik Hana Hanif. Tolong baca. 124 ayat bawah sekali. Ayat bawah sekali. 103 Ustaz. Ya, betul. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Okey, Nik Hana ada tak penerangan? Bahirah apa, saibah apa, wasilah apa, ham apa, ada tak dalam Quran? Ada tak? Nota kaki dia buat. Ada. Okey, tolong baca. Bahira ialah unta betina yang telah beranak 5 kali. Dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah
dipotong telinganya, dilepaskan dan tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Saibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila masuk atau perjalanannya berhasil dan selamat. Wasilah seekor kambing betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri daripada jantan dan betina. Jantan ini disebut wasilah. Dia tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Akhir sekali, ham ialah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi kerana telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Okey. Tu habis dah. Habis dah. Okey. Semua binatang, satu je seorang tadi tersilap. Seorang tak termasuk dalam tu. Okey. 4 jenis binatang ni, bahirah, saibah, wasilah, ham, adalah binatang-binatang yang orang Arab jahiliah buat peraturan sendiri tak boleh makan. Sedangkan 4 ni termasuk dalam kategori al-an'am. Lepas ni kita masuk ayat. Apa kategori al-an'am tu? Jadi unta yang lahir 10 ekor, 5 ekor. Anak yang kelima tu jantan, maka mak dia tu, mak yang mengalahkan anak tadi tu, dia orang potong telinga sebagai tanda tak boleh diminum susu lagi, tak boleh ditunggang, tak boleh suruh bawa barang, tak boleh ambil daging dia, tak boleh disembelih, tak boleh ambil kulit dia. Semua tak boleh. Tu bahirah. Saibah ni unta nazar. Sebenarnya bukan unta saja. Unta ke, kambing ke, lembu ke, dia bernazar. Dia nazar macam ni. Dia kata, kalau hajat aku tercapai, aku nak anak lelaki ni. Tengok-tengok memang isteri lahirkan anak lelaki. Maka dia jadikan, kalau dia ada kambing saja, dia ambil kambing yang paling cantik, paling elok, dia jadikan kambing itu sebagai saibah. Kalau dia ada lembu saja, tak ada unta, maka dia ambil lembu yang paling cantik, paling elok, paling mahal, jadikan saibah. Jadi kambing nazar, lembu nazar ni dijadikan nama dia saibah, maka tak boleh disembelih, tak boleh makan, tak boleh ambil susu, apa saja tak boleh. Kemudian wasilah ni kambing biri-biri. Okey, kambing biri-biri yang melahirkan anak kembar. Bila lahirkan anak kembar, yang jantan tu dijadikan sebagai wasilah. Yang betina tak, yang jantan wasilah. Yang keempat, ham. Ham ni unta jantan yang telah membuntingkan sama ada 10 ekor unta betina ataupun dia membuntingkan unta betina yang sama seekor tapi 10 kali. Jadi undang-undang ni, peraturan ni sebenarnya, syaitan yang ajar penjaga berhala mereka ajar mereka untuk ikut peraturan yang mereka reka ni. Dan benda tu diamalkan, dipegang dengan teguh sejak turun-temurun. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala nak cakap dalam ayat ni, betapa ruginya mereka. Ayat 140, tolong baca Puan Zanaria boleh tak? Ayat minggu lepas. Page yang sama, ayat minggu lepas 140. Puan Zanaria, boleh tak? Sekejap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 140 ya. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka kerana kebodohan, lagi tidak berpengetahuan dan mengharamkan apa yang Allah kurniakan terhadap mereka dengan berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya sesatlah mereka dan tiadalah mereka mendapat petunjuk. Okey. Kat dunia, tak makan binatang-binatang tadi, konon-konon dapat pahala, dapat kedudukan tinggi, dapat tempat istimewa di sisi Allah. Kat akhirat tak ada apa-apa. Kena bakar masuk neraka bodoh macam tu. Allah Ta'ala sebut, kami jadikan untuk mereka macam-macam. Kami jadikan al-an'am, mereka boleh makan, boleh perah susu, boleh ambil kulit dia. Jadi saya beritahu tuan-tuan sebelum ni, perkataan al-an'am, dia berasal dari perkataan nun, ain, mim. Nun, ain dan mim memberi makna nikmat-nikmat. Biasa kita dengar kan, ustaz-ustaz baca doa, Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuwafi ni'amahu. Jadi ni'amahu tu berasal perkataan nikmat-nikmat. Jadi al-an'am ni ada binatang dia tertentu. Tapi walaupun binatang ada nama dia sendiri, kambing ada nama dia, lembu ada nama dia, biri-biri ada nama dia, unta ada nama dia sendiri bahasa Arab, tapi Allah Ta'ala kategorikan empat ni sebagai al-an'am. Kenapa? Semua binatang ada kelebihan. Allah Ta'ala buat kelebihan. Burung kelebihan ni, kuda kelebihan ni, macam-macam lagi.
semua binatang ada kelebihan masing-masing, tapi dalam 4 jenis binatang ni, kambing biri-biri, kambing biasa, lembu dan unta, mereka 4 jenis binatang ni, kelebihan 4 ni mengatasi binatang-binatang yang lain. Tengok surah Yasin. Dalam surah Yasin yang kita selalu baca setiap minggu tu pun Allah Ta'ala cerita juga pasal Al-An'am. Tengok page 444 tak silap saya. 445 445. Okey, ayat 7172. Tolong baca Puan Asmah. Page 445 7172 surah Yasin. Puan Asmah boleh tolong baca? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah mereka melihat bahawa kami telah menciptakan haiwan ternak untuk mereka, iaitu bahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan haiwan-haiwan itu untuk mereka, lalu sebahagian untuk menjadi tunggangan mereka dan sebahagian untuk mereka makan. Okey. Binatang Al-An'am ni, kita tak perlu susah-susah nak jinakkan dia. Memang binatang senang jaga, senang nak sembelih, senang nak tangkap, tak lari jauh. Allah Ta'ala yang buat binatang tu senang dengar kata, senang ikut perintah sebab Allah nak mudahkan manusia. Ada yang boleh tunggang, ada boleh makan. Tengok page 274. Tolong baca Tuan Haji Syarif boleh? Page 274. Tuan Haji Muhammad Syahril Yub boleh tolong baca tak? Page 274. Surah An-Nahli. Ya, insyaAllah. Surah An-Nahli ni cerita pasal lebah. Surah An-Nahli ni cerita pasal lebah. Tapi Allah Ta'ala selit juga pasal Al-An'am. Tolong baca. Ya. 66. Ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Okey. Dalam Al-An'am, susu unta, susu kambing, susu biri. Tuan Haji Syahril, buku surat 2 ayat 80. Bulu-bulu binatang. Ayat 8. Buku surat 276. Ulang dulu 276. buku surat tadi. Okey, 80. Ya, atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu malam, pada waktu kamu berpergian, dan pada waktu kamu bermukim. Dan dijadinya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Antara kemah-kemah orang zaman dulu, kemah guna bulu binatang ni. Jadi bila kemah guna bulu binatang ni senang nak pindah. Nak bawa pergi sana, angkat je. Nak bawa pergi sini, angkat je. Kita rumah pakai atap, pakai shilling, tak boleh nak senang-senang pindah contoh. Mereka zaman dulu rumah mereka guna bulu binatang. Senang nak bawa pindah sana, pindah sini. Orang Arab Badui kan pindah-pindah tak ada masalah. Sebab rumah mereka asal pada bulu binatang saja, kulit binatang saja. Kemudian Allah Ta'ala cakap juga bahawasanya bulu-bulu binatang digunakan juga untuk alat-alat dalam rumah. Dia orang buat bekas guna kulit binatang, bekas air guna kulit binatang, alas tidur guna kulit binatang. Jadi dalam seekor binatang tu banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi pada manusia. Bukan daging boleh makan saja. Kulit, bulu, semua boleh digunakan untuk manusia. Satu ayat lagi. Tuan Haji Syarif boleh tak buka satu lagi? Page 476. 476. Okey. 7980. 7980. 476. Ayat 7980. 47. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebahagian untuk kamu kendarai dan sebahagian lagi kamu makan. Dan bagi kamu ada lagi manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai satu keperluan, tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengenderainya. Dan dengan mengenderainya binatang itu, dan di atasnya kapal mereka diangkut. Okey. Nampak Allah Ta'ala kata binatang ternak tu boleh tunggang, boleh makan. Selain tu,
banyak lagi hajat-hajat kamu boleh tercapai dengan binatang. Nak travel senang. Nak turun kat barang pun senang. Dengan adanya binatang-binatang ternak. Okey, baik. Sebab tu, binatang-binatang ternak pun termasuk dalam minat-minat manusia. Kita duduk Shah Alam, duduk KL ni susahlah nak bela kambing, bela lembu. Susahlah nak bela biri-biri. Susah sebab suasana tempat kita tak cukup ruang, tak cukup tempat. Tapi kalau kita duduk kat kampung, ada tanah luas. Kita memang minat, memang suka bela binatang-binatang ni. Bila tengok binatang membesar, rasa puas. Bila tengok binatang membiak, makin banyak rasa puas. Orang bela binatang ni dua kepuasan dia. Pertama, dia puas bila tengok binatang yang dia bela sejak kecil, membesar dengan baik, sihat. Pertama, dia puas. Yang kedua, dia puas tengok binatang yang asalnya 4 ekor, membiak jadi 8, membiak jadi 12, membiak jadi las beratus ekor. Seronok tengok orang yang bela binatang tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata antara perkara-perkara yang diingini oleh hati manusia adalah Al-An'am. Tengok page 51 surah Ali Imran. Tolong baca Puan Enna, tolong baca. Page 51 surah Ali Imran ayat 14. Page 51 Ya. Ya. Nak ceritanya antara benda-benda yang manusia minat Al-An'am. Nombor 15. 14. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Okey. Cukup. Okey. Apa dia? Manusia minat perempuan, pasangan lah. Anak lelaki, harta benda emas perak, kuda bertanda. Kemudian yang kelima, Al-An'am. Manusia minat juga Al-An'am. Kita ni wujud duduk KL. Minat kena kira minat bela. Minat juga nak bela. Cuma kita suasana tak mengizinkan, tempat tak mengizinkan, sebab tu kita tak bela. Tapi antara perkara-perkara yang manusia minat untuk buat, untuk memiliki adalah Al-An'am. Kerana ayat-ayat tadi kita boleh makan, boleh minum susu, boleh ambil kulit, boleh suruh bawa barang, boleh tunggang. Itu tak cerita lagi orang zaman sekarang ni, bisnes. Jual susu banyak mana boleh dapat, jual kambing, jual lembu. Jadi tanya raya korban, orang beli lembu seekor banyak mana. Jadi pada Al-An'am ni, memang Allah Ta'ala jadikan banyak nikmat-nikmat. Tapi rugi dan bodohnya orang jahiliyah, binatang yang Allah Ta'ala cipta padanya ada berbagai-bagai nikmat, mereka telah haramkan untuk diri mereka sendiri. Tak boleh makan, tak boleh ambil susu, tak boleh tunggangi. Maksudnya binatang tu jadi macam tak ada faedah, duduk gitu saja. Dia lepaskan gitu saja, lembu jalan macam tu je. Sampai bila? Sampai dia mati. Biar mati gitu je lah. Sedangkan Allah Ta'ala buat lembu tu, kambing tu, unta tu untuk manfaat kita. Kalau agak-agak tak boleh nak tunggang tak boleh, nak suruh barang tak boleh, sembelih makan dapat hasil, dapat kenyang. Tapi tak, kerana kebodohan mereka, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, mereka dengar cakap syaitan, mereka ikut ajaran syaitan, nikmat tu sia-sia je. Kat dunia sia-sia, kat akhirat pun sia-sia. Kat dunia rugi, tak dapat makan apa yang Allah Ta'ala bagi makan. Kat akhirat, apa yang mereka buat tu dapat pahala ke? Tak. Bukan sekadar tak dapat pahala, siap kena masuk neraka lagi. Tak ada faedah apa pun. Kita orang Islam makan macam-macam. Makan kambing, makan lembu, makan unta. Okey, kat dunia seronok, kat akhirat mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga juga. Mereka buat pantang larang ni, apa dapat? Tak dapat apa pun. Sebab tu kita kata bodoh. Kat dunia rugi, kat akhirat rugi. Kat dunia rugi, kat akhirat rugi. Sebab tu kita kata, Ibnu Abbas kata, orang jahiliyah ni, orang yang amalan mereka bodoh. Kerana mereka hanya ikut ajaran turun-temurun. Kalau tanya mereka, kenapa tak ikut Allah dan Rasul yang telah ajarkan pada kita ayat-ayat dan sebagainya? Mereka cakap kami ikut nenek moyang kami. Tengok muka surat 26. Nik Hana tu dah baca? Page 26 ayat atas sekali. Auzubillah minasyaitanirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati daripada perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?
Okey. Bila tanya mereka kenapa tak ikut Allah dan Rasul yang Allah hantar pada kamu ni, mereka jawab, sorry lah, kami dah lama berpegang dengan ajaran nenek moyang kami ni. Maka Allah suruh Nabi tanya, betul kalau nenek moyang kami buat benda nenek moyang kamu buat benda bodoh, nak ikut juga ke? Memang kamu ikut nenek moyang, tapi kalau apa yang nenek moyang kamu buat tu bodoh sangat, dari sudut agama pun tak betul, dari sudut logik akal pun tak betul, nak ikut juga ke? Itu maksud ayat tu. Okey, baik. Kemudian Allah Taala cakap dalam ayat kita ini, ayat pertama kita ini, Allah Taala kata kulu, makanlah, perintah. Cuma perintah makan kat sini adalah perintah yang harus, tak wajib. Okey, tak wajib makan daging binatang ni. Makan tak sunat pun makan daging binatang tu. Kita makan sebab Allah perintah suruh makan. Okey, maksudnya kata mesti kena makan. Ada orang memang tak suka makan daging. Mungkin sebab darah tinggi ke atau nak jaga badan ke, tak haram pun. Allah Taala kata makanlah, boleh makan, tak ada masalah. Cuma jangan berlebihan. Dan Allah Taala kata jangan ikut langkah-langkah syaitan. Bila Allah Taala sebut langkah-langkah syaitan, maksudnya syaitan dalam nak menipu orang jahiliah ni, dia ada step-step dia. Langkah-langkah syaitan yang maksudnya syaitan, dia ada strategi dia, dia cara-cara dia. Bagaimana cara nak rosakkan orang jahiliah ni, orang Arab ni. Dia tak adalah rata-rata jangan makan. Dia hasut ketua-ketua agama, dia hasut penjaga-penjaga berhala ni untuk reka ajaran ni. Jadi orang Arab zaman tu taksub sangat dengan ketua-ketua agama, taksub sangat dengan penjaga-penjaga berhala. Apa mereka cakap, semua ya je lah. Ya. Walaupun benda tu tak kena dengan agama, tak kena dengan logik akal, oleh kerana taksub, semua jalan. Waktu rosaknya agama, kerana rosaknya pemuka-pemuka agama. Pemuka agama syaitan rosakkan, syaitan buat benda tak elok, syaitan ajar benda tak elok, maka kita akan jadikan alasan. Kenapa awak isap rokok? Kan fatwa kebangsaan kata haram rokok. Dia pun cakap, mak, imam masjid kita, imam satu isap rokok. Sama-sama duduk dengan imam dua isap rokok. Dia cakap yang rokok tak haram, contoh. Jadi bila pemuka-pemuka agama buat benda yang haram, buat benda yang tak betul, maka walaupun dia tak ajak orang bawahan ni, dia tak kata, contoh Tok Imam tempat kita, contohlah ni ya, Tok Imam dia isap rokok, dia tak kata pun, wahai semua makmum jom isap rokok macam saya, tak kata pun. Bila ada jemaah nampak dia isap rokok, oleh kerana dia ni ustaz yang hebat kat kampung tu, maka jemaah pun akan tiru amalan dia atas alasan dia orang baik, dia orang agama, takkan dia buat benda tak betul. Sama juga. Allah Ta'ala kata jangan ikut langkah-langkah syaitan. Maksudnya syaitan dalam nak menyesatkan mereka, syaitan ada langkah-langkah dia. Syaitan hasut ketua-ketua, pemuka-pemuka. Dilepas syaitan hasut mereka, mereka pun ajar orang-orang bawahan mereka, orang bawahan mereka percaya, dan amalan tu diwarisi sejak turun-temurun. Sebab tu, antara salah satu sebab dosa kecil jadi besar ialah bila dosa tu dibuat oleh orang dari sudut keagamaan. Kalau orang biasa buat benda pelik-pelik, orang tak pandang. Tapi orang besar-besar buat benda pelik-pelik, orang akan pandang. Orang mungkin akan jadikan tu sebagai dalil. Sebab tu, isteri-isteri Nabi, kalau buat salah, apa Allah Ta'ala kata? Tengok surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Tolong baca. Puan Zanaria, tolong baca. Buka surat. Sekejap. Tak jumpa dari surah Al-Ahzab. Okey, 421 puan. 421. Puan Zanaria, page 421. 421. Ayat bawah sekali. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30. Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab siksa baginya 2 kali ganda. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Okey, baik. Allah Ta'ala cakap, wahai isteri Nabi, Allah Ta'ala kata, siapa di kalangan kamu buat benda tak elok, benda keji, Allah Ta'ala akan bagi azab double. Sepatutnya isteri Nabi, alah-alah beralah lah, isteri Nabi buat salah, orang lain kena denda 100, isteri Nabi kena 50 lah, contoh.
RM50 lah contohlah kan. Sebab dia isteri Nabi, orang ada kedudukan dalam agama. Tapi tak, Allah Ta'ala kata orang ada kedudukan dalam agama, buat salah, azab dia double. Dosa orang yang kecil, dosa untuk dia jadi besar. Sebab dia oleh kerana ada kedudukan dalam agama, dia ramai pengikut, orang senang dengar cakap dia, orang senang nak ikut perbuatan dia. Sebab tu syaitan dia menyesatkan orang-orang jahiliah dengan cara dia menyesatkan ketua-ketua mereka. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, aku seolah-olah ternampak Amru bin Luhai bin Qum'ah, seorang Arab jahiliah yang lama dah ni. Dia ni hidup sebelum zaman Nabi lagi. Nama dia Amru bin Luhai bin Qum'ah. Dialah orang yang mula-mula buat ajaran ni. Amru bin Luhai ni, dialah orang yang mula-mula bawa balik berhala daripada luar Mekah ke Mekah. Nama berhala yang first dia bawa balik namanya Hubal, Amru bin Luhai ni. Dan dialah juga yang mula-mula mereka-rekakan ajaran Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham ni. Nabi kata, aku tengok Amru bin Luhai ni dalam neraka menarik Saibah. Saibah tu menarik unta nazar yang dia ajar tak boleh makan. Yang dia ajar tak boleh makan. Maka Allah Ta'ala kata, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan ada strategi tau, syaitan. Syaitan ada strategi untuk rosakkan manusia. Bagaimana strategi syaitan untuk rosakkan manusia? Syaitan dia tahu kalau pergi kepada individu ni lambat. Kalau pergi pada individu ni kerosakan tu lambat. Jadi macam mana nak cepat? Pergi pada ketua-ketua agama. Hasut ketua dia buat benda salah. Hasut ketua dia buat benda haram, begini nampak macam halal. Hasut ketua dia mengharamkan benda yang halal. Jadi bila ketua buat, ketua tu nampak soleh, nampak warak, nampak hebat, maka orang bawah-bawahan senang. Orang bawah-bawahannya pun senang nak ikut. Sebab tu, nak taksub pun kena tengok. Kalau perkara yang kita taksub tu tak bertentangan dengan Quran dan hadis, silakan, bagus. Tapi kalau kita taksub terhadap guru semata-mata, oleh kerana dia guru aku, dia ketua aku, semua dia buat semua betul, itu taksub yang tak boleh. Taksub yang tak dibenarkan dalam agama. Okey, baik. Seterusnya, buka buku surat baru. Kita masuk buku surat baru. Samaniyata azwaj, 8 pasang. Samaniyah 8, azwaj pasang. Samaniyah 8, azwaj pasangan. Okey, azwaj pasangan. Baik, sebelum keliru saya terangkan dulu. Bahasa Melayu, kalau bahasa Melayu kan, Ali, Abu, Ahmad, okey, Ali, Abu, Ahmad dan Abdullah. Contoh. Ali, Abu, Ahmad dan Abdullah bawa isteri masing-masing. Bawa isteri masing-masing pergi umrah. Jadi, saya mutawif. Maka orang kat sana tanya, Ustaz bawa berapa orang umrah ni? Saya kata saya bawa 4 pasang. Betul kan? Saya bawa Ali, Abu, Ahmad dan juga Abdullah. Mereka ni bawa isteri masing-masing. Bawa isteri lah, seorang satu bawa isteri. Jadi, bila saya sampai sana, orang tanya, Ustaz, mutawif kan? Ya, contohlah saya mutawif. Berapa orang Ustaz bawa? Saya bawa 4 pasang. Bila saya kata 4 pasang, orang Melayu yang duduk kat sana, yang sambut saya, dah tahu. Maksudnya, Ustaz bawa 4 lelaki dan 4 perempuan. Itu bahasa Melayu, betul kan? Tapi dalam bahasa Arab, 4 orang yang saya bawa tadi, saya tak boleh kata 4 pasang. Saya panggil 8 pasang. Itu beza dia. Kalau bahasa Melayu, Ali, Abu, Ahmad dan Abdullah tadi bawa isteri masing-masing. Kita kata 4 pasang. 4 pasang, sepasang kan? Tapi dalam bahasa Arab, walaupun bahasa Melayu panggil 4 pasang, dalam bahasa Arab dia sebut 8 pasang. Kerana setiap 8-8-nya ada pasangan masing-masing. Abu pasangan dengan isteri dia. Ali pasangan isteri dia. Ahmad pasangan dengan isteri dia. Abdullah pasangan isteri dia. Isteri dia juga ada pasangan dia juga, suami dia masing-masing. Sebab tu bahasa Arab sebut 8 pasang. Saya terangkan awal-awal agar nanti tak tanya, Ustaz cakap 8 tapi ada 4 je. 4 je binatangnya. Cuma Quran bahasa Arab panggil 8 pasang. Sebab 4 tu betina 4 jantan 4. Okey, tak apa saya terang. Kita teruskan dulu. Samaniyah 8, azwaj pasang. Min daripada ad-dha'ni, biri-biri. Sheep. Baba black sheep. Sheep biri-biri. Ad-dha'ni, biri-biri. Isnaini, sepasang. Isnaini, 2 lah. Wahid isnani. Isnani itu maksudnya 2. Sepasang. Isnaini, 2. Male and female.
Seekor jantan, seekor betina. Boleh? Sebelum lagi kita terjemah sepasang ni tak ada masalah. Kalau bahasa Arab dia akan terjemah 2 pasang. Wa dan min daripada al-ma'zi kambing. Goat, kambing biasa ni. Okey. Al-ma'zi kambing, isnaini sepasang. Isnaini sepasang. Okey. Qul katakanlah Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin. Adakah? Qul katakanlah Muhammad, adakah az-zakaraini, 2 yang jantan? Az-zakaraini, 2 yang jantan. Okey. Zakaraini tu maksudnya 2 yang jantan. Maksudnya jantan kambing biasa 1, jantan kambing biri-biri 1. Itu maksudnya ini. Harama, Allah haramkan, dia haramkan. Harama, dia haramkan. Katakanlah Muhammad pada mereka, adakah 2 yang jantan dia haramkan? Dia tu Allah. Harama, dia haramkan. Am ataupun al-unsayain, 2 yang betina. Al-unsayain, 2 yang betina. Boleh? Maksudnya betina kambing biasa 1, betina kambing biri-biri 1. Amma ataupun, amma ni ataupun juga. Amma ataupun, okey. Ishtamalat, yang dikandungkan. Ishtamalat, yang dikandungkan. Sebenarnya ishtamalat ni merangkumi, menutupi. Bahasa Inggeris dia terjemah enclose, wish enclose. Ishtamalat, yang dikandungkan, alaihi ke atasnya, okey. Arhamu. Okey, arhamu ni kalau manusia kita terjemah rahim-rahim. Kalau binatang nak terjemah apa Rahim-rahim juga ke? Okey. Ada tak terjemah sesuai kat sini? Orang putih terjemah arham ni wombs. Womb ni manusia panggil womb juga kan? Tak apalah, kita terjemahlah rahim-rahim. Arham ni rahim-rahim. Rahim-rahim dalam perut ibu. Itulah maksudnya. Okey. Al-unsayain, 2 yang betina. Al-unsayain, 2 yang betina. Okey. Okey. Habiskan terus ayat ni. Nabi'uni, beritahukanlah aku. Nabi'uni, beritahulah aku. Nabi'uni, beritahulah aku. Bi dengan ilmin, sandaran ilmu. Ilmin, sandaran ilmu. Okey, terjemah ilmin tu maksudnya sandaran ilmu. Jika kuntum kamu semua sadiqin, orang-orang yang benar. Sadiqin, orang-orang yang benar. Puan Asmah, tolong terjemahkan Puan Asmah ayat kita ni. Ayat kedua kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 8 pasangan daripada biri-biri, sepasang, dan daripada kambing, sepasang. Katakanlah, adakah 2 yang jantan dia haramkan, ataupun 2 yang betina, ataupun yang dikandungkan, ke atasnya rahim-rahim 2 yang betina. Beritahulah aku dengan sandaran ilmu jika kamu semua orang yang benar. Okey, baik. Itu terjemah dia. Ayat ni kita tak nampak mana sangat kalau sudut terjemah. Sebenarnya, Allah Ta'ala, oleh kerana orang musyrikin ni tidak ada kitab sebelum ni, maka Allah Ta'ala suruh Nabi SAW cakap pada mereka berdasarkan logik akal. Berdasarkan logik akal. Baik, kamu kata kambing ni tak boleh makan. Unta ni tak boleh makan. Okey? Kamu tahu tak? Ada tak mana-mana ayat kamu pernah terima dengar daripada mana-mana Nabi atau dengar daripada mana-mana kitab-kitab samawi sebelum ni? Allah haramkan jantan saja. Allah haramkan betina saja. Allah haramkan yang dalam perut saja. Ada tak? Ada tak di antara sepasang kambing biri-biri tu Allah Ta'ala kata yang haramnya jantan je, betina tak haram? Ataupun ada tak Allah Ta'ala kata yang haramnya betina je, jantan tak haram? Ada tak? Ataupun kambing biasa, bukan biri-biri tu, ada tak mana-mana ayat dalam kitab-kitab sebelum ni? Ataupun mana-mana kata-kata Nabi-Nabi sebelum ni, Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke yang mengatakan kambing biasa jantan boleh, yang betina haram?
Jadi Allah Ta'ala ni, kalau dia nak haramkan, dia tidak membezakan antara jantina binatang. Pernah dengar mana-mana ustaz ceramah, khinzir betina, ada ulama kata makruh je. Khinzir jantan baru haram. Ada tak? Bila Allah Ta'ala sebut khinzir itu haram, semua jenis khinzir haram. Khinzir betina ke, khinzir jantan ke, khinzir pondan kalau ada lah, khinzir khunsa kalau ada, semua haram. Itu baru logik. Kita nak haramkan satu kategori binatang tu, kita haramkan satu kategori. Semua khinzir haram. Tak kisahlah khinzir tu bulu macam Persian ke, bulu macam Maine Coon ke, bulu dia macam Bengal ke, contohlah, dah nama khinzir tak haram juga. Tu baru betul nak haramkan semua kategori. Ini tak, lembu sama lembu, sama-sama makan rumput, sama-sama warna kulit. Cuma beza dia, lembu jantan ni baru memuntingkan 8 ekor betina. Seekor lagi lembu jantan dah memuntingkan 10 ekor betina. Tiba-tiba yang ni haram. Apa kita kata signifikannya nak haramkan yang seekor ni tak nak haram? Sedangkan sama-sama daging. Daging yang sama, darah yang sama, kategori yang sama. Jadi soalan yang Allah suruh Nabi tanya pada mereka ni ialah, kamu tak pelik ke ajaran kamu? Dalam satu kategori binatang yang sama saiz, sama bentuk, sama warna kulit, sama jenis. Tiba-tiba yang ni halal, yang ni haram. Logik tak? Tak logik pun. Okey, sama-sama kambing. Ni sama-sama kambing, ni sama-sama kambing. Tiba-tiba ni halal, ni haram. Logik tak? Satu lagi logik tak? Kalau yang betina haram, yang jantan halal. Lepas tu haram yang betina ni haram untuk perempuan dia makan, lelaki boleh makan. Jadi Allah gunakan ayat ni sebenarnya untuk Nabi SAW suruh orang musyrikin fikir cara logik. Logik tak? Kambing yang sama-sama makan rumput, sama-sama tak makan daging, sama-sama tidur kat badan yang sama, pergi minum air kat sungai yang sama. Tiba-tiba hukum tak sama. Bayangkan, tiba-tiba hukum tak sama. Pelik tak? Okey? Kambing biri-biri tadi lahir pada ibu yang sama. Sekor betina, sekor jantan. Kambing biri-biri kembar tadi. Dua-dua menyusu pada ibu yang sama. Dua-dua pergi makan ragut rumput ke tempat rumput yang sama. Dua-dua pergi minum air kat sungai yang sama. Tiba-tiba sampai kat kamu, yang jantan tu haram, yang betina tu halal. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi SAW tanya mereka ikut logik akal. Logik akalnya macam ni. Allah Ta'ala pertama sekali, boleh tak kamu beritahu aku dalil dalam mana-mana kitab sebelum ni ke, dalam Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, Allah kata ni haram dia jantan je. Okey? Ataupun Allah Ta'ala cakap pada Nabi Ibrahim ke, Nabi Ismail ke, yang ni haramnya yang betina je. Ataupun Allah Ta'ala cakap pada sahabat-sahabat Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat Nabi Ismail, yang haram ni yang dalam perut tu, yang masih dalam kandungan ibu kambing tu, yang masih dalam kandungan ibu biri-biri ni, tu haram. Boleh tak datangkan dalil satu? Yang kedua, kamu fikir logik. Kamu fikir tak secara logik? Binatang yang sama, kategori yang sama, kalau sembelih keluar darah warna sama, kalau picit susu, keluar susu yang sama, perah susu yang sama keluar, tapi tiba-tiba yang ni halal, ni haram. Kamu tak rasa pelik ke? Sedangkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, semua kategori ni jadi haram. Bangkai haram. Betul kan? Jadi semua bangkai haram. Allah tak kata bangkai lembu betina je haram. Bangkai lembu jantan tak haram. Bangkai kambing jantan je haram. Bangkai kambing betina halal. Okey? Lembu yang sedang bunting je haram. Lembu yang tak bunting tak haram. Tak, mana ada. Bila Allah Ta'ala kata satu tu haram, semua kategori semua akan jadi haram. Kenapa nak beza-beza pula? Tak pelik ke kamu beza-bezakan? Jadi ini soalan-soalan yang bila ditanyakan kepada orang musyrikin, mereka tak boleh nak jawab. Kalau tanya, ini kenapa haram? Tak tahu sebab nenek moyang kami katakan haram lah. Itu satu. Baik. Lagi satu peliknya, katakanlah unta, bahirah apa bahirah? Bahirah adalah unta betina yang telah melahirkan 5 ekor anak. Betul kan? Bahirah yang dia baca terjemah oleh Nik Hana tadi. Unta betina lahirkan 5 ekor anak. Anak kelima jantan. Jadi, bila lahir anak kelima ni jantan, mak dia haram. Ni ajaran orang jahiliah ni. Mak dia jadi haram. Mak dia haram makan. Anak yang keluar pada perut mak tu boleh pula makan. Boleh tak? Unta betina tu, dia lahir anak pertama, kedua, ketiga, keempat, tak kisahlah. 1, 2, 3, 4 ni betina ke jantan tak kisah.
Tiba-tiba dia lahir je anak kelima jantan, automatik mak dia yang lahir kena jadi haram. Mak dia tak boleh makan. Tapi anak dia 5 ekor boleh makan. Tak pelik ke? Bukan ke darah ataupun zaman sekarang kita kata genetik yang ada dalam 5 ekor anak ni sama berasal pada genetik mak dia. Darah daging sama, DNA sama kalau nak cek lah. Tiba-tiba maknya tak boleh makan, anak boleh makan. Pelik tak? Dalam mazhab kita orang Islam, sekiranya khinzir, okey, dia dikurung bersama dengan kambing. Contohlah khinzir ni, khinzir betina. Okey, khinzir betina dikurung bersama dengan kambing. Tuan dia ni tak cukup tempat ke, dia bela dalam rumah flat, contohlah. Khinzir ni bela dikurung sama dengan kambing. Jadi khinzir betina, kambing jantan. Nak cari pasangan jantan khinzir tak ada, nak cari pasangan kambing betina tak ada. Akhirnya dua ni mating. Khinzir betina dengan kambing jantan mating. Contohlah. Nampak anak muka sebiji kambing. Muka kambing, kulit kambing, bau kambing, mengembik macam kambing. Apa hukum dia dalam mazhab Syafi'i? Haram juga kambing tu. Kambing tadi hukumnya haram juga. Sebab apa dia haram? Sebab dia asal pada binatang yang haram. Siapa haram tu? Mak dia khinzir. Mak dia khinzir, keluar anak, tak kisahlah anak muka macam kambing ke, anak muka sebiji lembu ke, anak muka sebiji apa lagi? Biri-biri ke. Muka sebiji biri-biri, bulu macam biri-biri, bunyi macam biri-biri. Buang air besar pun sama najis macam biri-biri lain. Tapi oleh kerana dia ni keluar daripada satu benda yang haram, asalnya khinzir, haram jugalah jadi. Betul kan? Kalau mak dia dah haram, anak-anak dia cicit sampai semua akan haram. Tapi kamu orang musyrikin, pelik kamu ni, mak tak boleh makan. Anak yang berasal pada perut dia tu boleh makan pula. Sebab tu kita kata pening. Jadi kenapa kamu bezakan? Sedangkan sama DNA, sama darah, sama apa lagi? Sama genetik. Anak dia boleh makan, sedangkan mak dia tak boleh makan. Patutnya kalau mak tak boleh, anak mesti tak boleh jugalah. Macam saya bagi contoh tadi. Tapi mereka, mak dia tak boleh. Anak, kenapa anak boleh pula? Jadi kita, soalan-soalan macam ni, Allah Ta'ala suruh Nabi sampai kepada orang musyrikin, nak suruh mereka fikir betapa tak logiknya pegangan agama mereka dari sudut akal. Ni tak boleh pula, ni boleh pula. Sedangkan sama-sama kambing, sama-sama lembu, sama-sama unta. Okey? Unta ni lahir daripada ibu yang sama. Dua-dua jantan. Lahir daripada ibu yang sama. Jantan A, jantan B. Jantan A ni mungkin cepat besar sikit. Lalu dia pun membuntingkan 10 ekor betina. Okey, jantan B ni lambat besar sikit. Dia baru buntingkan 2 ekor saja. Tiba-tiba 2 ekor unta yang lahir pada perut ibu yang sama ni, oleh kerana dia buntingkan 10 ekor unta betina yang lain, dia jadi haram. Yang ni masih lagi halal. Tak pelik ke? Adik-beradik lahir pada mak yang sama, darah yang sama, DNA yang sama, genetik yang sama. Tiba-tiba seekor jadi haram. Hanya semata-mata kerana dia membuntingkan 10 ekor unta betina. Itu ajaran mana? Kalau kata nak haram, semua unta haram, senang. Kalau kata biri-biri haram, semua biri-biri haram, senang. Biri-biri je semua haram. Ni tak, biri-biri yang sama kategori, dalam kategori tu, ni haramnya, ni halalnya. Apa logiknya? Tu ayat ni Allah Ta'ala suruh tanya mereka. Baik, buka muka surat 459. Nak cerita 8 pasang tadi lah, 459. Tolong baca Puan Zanaria. Puan Zanaria tolong baca. Sekejap. Sorry, Tuan Haji Syahril. Tolong baca Tuan Haji Syahril. Page 459 ayat 6 atas sekali. 459. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, iaitu Adam. Kemudian darinya dia dijadikan pasangannya dan dia menurunkan 8 pasang haiwan ternak untukmu. Okey, cukup. Dia menjadi Allah Ta'ala selepas sebut, kamu ni wahai manusia, kamu diciptakan daripada jiwa yang satu, Adam. Kemudian daripada jiwa yang satu tu Allah Ta'ala ciptakan pasangan dia, nenek kita, Hawa alaihi wassalam. Macam tu juga binatang-binatang ternak. Allah Ta'ala kata, kami jadikan 8 pasang. Maksud 8 pasang di sini adalah 2 betina jantan biri-biri. 2 betina jantan kambing biasa. 2 betina jantan unta. 2 betina jantan lembu. Itu maksud 8 pasang. Jadi 8 pasang dalam surah Az-Zumar yang dibaca oleh Tuan Haji Syahril tadi, samalah juga dengan ayat kita ini 8 pasang. Boleh? Apa sifat Al-Quran? Mu'jiz, i'jaz. I'jaz ni maksudnya Quran menanyakan soalan-soalan yang orang musyrikin tak boleh nak jawab.
Macam mana nak jawab tadi? Katakanlah kita beramal dengan ajaran tu. Tiba-tiba ni haram, ni halal. Tiba-tiba ni haram, ni halal. Mana boleh? Kalau kategori yang sama, sama-sama haram. Kalau kategori yang sama, sama-sama halal. Barulah tak pelik. Macam kita kata khinzir haram. Agama kita kata khinzir haram. Tak payah nak tanyalah. Kalau khinzir tu kulit dia cantik, haram juga. Kalau khinzir tu bulu dia macam kucing pasir, haram juga. Kalau khinzir tu corak dia macam kucing menggal, haram juga. Dah nama je khinzir, memang haram. Dah nama khinzir memang haram. Tak kisahlah dia kacau dengan siapa ke, macam kulit apa ke, tak kisah. Sebab bila satu kategori itu haram, semua akan jadi haram. Kenapa pula nak beza-bezakan? Okey, baik. Kemudian hujung ayat tu, Allah Ta'ala cakap pada mereka, Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan kepada orang musyrikin, beritahu aku. Nabi'uni, beritahu aku sekarang. Tapi tak nak beritahu alasan bodoh dengan sandaran ilmu. Sandaran ilmu ni pertama, ada tak dalam mana-mana kitab? Allah Ta'ala cakap sebelum ni. Dalam Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, ataupun Suhuf Ibrahim ke, binatang-binatang ni tak boleh makan, tu satu. Yang kedua, dia tak pernah keluar daripada mulut mana-mana para nabi. Nabi Musa pernah cakap ni haram ke, Nabi Daud pernah cakap ni haram ke, ada tak yang kedua? Yang ketiga, dari sudut logik akal, boleh tak kamu terangkan pada aku secara logik akal, secara dalil akli, yang bahawasanya kenapa ni tak boleh, kenapa ni boleh. Sedangkan dia kategori yang sama. Nampak? Al-Quran akan menanyakan soalan-soalan yang memang orang musyrikin tak boleh jawab. Kalau mereka jawab, mereka sedang menjatuhkan diri mereka sendiri. Sebab tu kalau kita bersalah, kalau kita buat salah, lagi baik jangan jawab. Lagi baik kita jangan jawab. Lagi banyak kita jawab, lagi nampak bodoh kita. Lagi banyak kita jawab, lagi nampak kita punya lemah kita. Lepas tu orang pandai-pandai ni dia buat salah, buat silap. Orang tanya soalan macam-macam, dia kata, cakap dengan lawyer saya. Tu je, cakap dengan lawyer saya. Ini dah buat salah, nak cover, kaitkan sana, kaitkan sini. Dia dah salah-salah. Kenapa dah buat salah nak samakan dengan kisah tu, kisah ni, kisah Nabi tu, kisah Nabi ni. Dah salah-salah. Kenapa nak kaitkan? Lagi banyak kita dengan perkara yang tak sepatutnya, yang tak kena di sudut kaitannya. Lagi kita buat orang menyampah. Lagi buat kita buat orang benci kita. Dah salah, kes memang aku salah. Kita maaf dah. Tak perlu nak takwil, nak kiaskan kisah tu, kisah ni. Jadi, mereka pun tahu. Orang musyrikin ni mereka tahu. Kalau kita jawab nanti makin bodoh, nampaknya lebih baik. Jadi kalau ditanya mereka, kami tak tahu. Kami ikut nenek moyang kami. Dan nenek moyang kami kata haram-haram lah. Nenek moyang kami kata halal-halal lah. Itu jawapan mereka. Okey, baik. Jadi dah lepas dah 2 ekor. Apa 2 ekor tadi? Biri-biri dan kambing biasa. Jadi bahasa Arab biri-biri da'nun. Manakala kambing biasa ma'az. Okey, baik, yang seterusnya ayat 144 sama juga. Wa dan min daripada al-ibil unta. Al-ibil unta. Dalam bahasa Arab banyak perkataan unta, ibil unta, naqah unta, jamal unta. Satu lagi perkataan unta. Tak apa, kita terjemah dulu. Ibil unta, isnaini sepasang. Isnaini sepasang. Wa dan min daripada al-baqari lembu. Al-baqari lembu. Isnaini sepasang. Isnaini sepasang. Okey. Lembu ni apa kita terjemah? Nak sebut tak reti. O-X-E-N. Macam mana bunyi dia? Puan Ena macam mana bunyi dia? O-X-E-N ni, Puan Ena? Oxen. Oxen. Apa beza oxen dengan cow dalam bahasa Inggeris? Sama je. Oh, sama je. Sajalah nak menyusahkan orang tulis kata pelik-pelik ni. Tulis cow je lah, senang kan? Okey, tak apa. Al-Baqari lembu, isnaini sepasang. Isnaini sepasang. Okey. Kul katakanlah, maksudnya Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, adakah az-zakaraini dua yang jantan, az-zakaraini dua yang jantan, harama dia haramkan, dia Allah lah, harama dia haramkan, ataupun al-unsayaini dua yang betina, al-unsayaini dua yang betina. Maksud dua yang jantan tadi, dua jantan tu seekor jantan unta, seekor unta jantan, seekor lagi lembu jantan. Al-unsaya ini dua yang betina, maksudnya seekor unta betina,
seekor lagi lembu betina. Amma adapun astagfirullahalazim. Amma ataupun ishtamalat apa yang dikandungkan. Ishtamalat apa yang dikandungkan. Maksudnya apa yang ada dalam perut ibu sedang bunting. Okey, apa yang ada dalam perut ibu sedang bunting. Alaihi ke atasnya. Okey. Arhamu rahim. Al-unsayain dua yang betina. Tolong baca terjemah dia. Puan Zanaria, tolong baca Puan Zanaria. Ayat 144 ni sama macam ayat tadi je, cuma ayat tadi kambing dengan biri-biri. Ayat sekarang lembu dengan kambing pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada unta sepasang dan daripada lembu sepasang, katakanlah, yakni Muhammad, adakah dua yang jantan dia haramkan ataupun dua yang betina ataupun apa yang dikandungkan ke atasnya rahim-rahim dua yang betina. Okey. Betul tu? Cukup sampai situ dulu. Terjemah dia. Allah Ta'ala suruh Nabi tanya pula. Tadi Allah Ta'ala suruh Nabi tanya tentang 2 ekor kambing biri-biri dan 2 ekor kambing biasa. Mana yang Allah Ta'ala haramkan? Allah Ta'ala haramkan yang jantan saja ke? Allah Ta'ala haramkan betina saja ke? Ataupun Allah Ta'ala haramkan yang masih dalam perut tu? Sekarang soalan yang sama juga. Lembu kambing. Unta jantan dengan unta betina. Lembu jantan, lembu betina. Mana di kalangan 4 tu yang Allah Ta'ala haramkan? Ataupun dalam perut unta betina ataupun dalam perut lembu betina, mana anak yang Allah Ta'ala haramkan? Sebab minggu lepas kita lalu ayat, orang musyrikin kata, kalau anak tu keluar hidup, dia untuk lelaki saja boleh makan, perempuan tak boleh makan. Kalau anak tu keluar mati, anak dalam perut tu lahir-lahir mati, barulah perempuan boleh makan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala perli dalam ayat ni. Mana yang dalam perut Allah Ta'ala kata haram tu? Mana yang dalam perut Allah Ta'ala kata haram, mak dia jantan saja, betina saja, jantan haram. Halal jantan saja, betina haram. Mananya? Tengok mungkin ayat kita minggu lepas. Ayat 146, page 146. Tolong baca poin dah, 146. Kita sekarang 147 kan, 146, ayat 139. Ayat 139. Tolong baca. Ayat kita minggu lepas. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dan mereka berkata pula, apakah yang ada di dalam perut haiwan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi isteri-isteri kami. Dan jika yang ada dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Okey, nampak ajaran mereka. Yang dalam perut tu, binatang yang dalam perut mak dia sedang bunting anak dalam perut tu. Apa ajaran musyrikin jahiliah kata? Kalau lahir-lahir hidup, kami lelaki je boleh makan. Perempuan tak boleh makan. Kalau lahir-lahir mati, barulah semua boleh makan. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi tanya, ayat mana beritahu? Ayat dalam Quran mana, kitab mana, Nabi mana keluar pada mulut dia beritahu, yang dalam perut tu lelaki je boleh makan. Yang tu haram, yang ni halal. Yang dalam perut tu kalau keluar, yang dalam perut tu kalau keluar tak kembar boleh makan. Kalau keluar kembar yang betina boleh makan, jantan tak boleh makan. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi tanya pada mereka soalan-soalan pertama dari sudut logik akal. Kenapa keluar daripada perut yang sama, darah yang sama, genetik yang sama, hanya semata-mata kerana binatang tu berbeza jantina, yang jantan tak boleh makan, yang betina boleh makan. Jadi kok mana logiknya? Kok mana signifikannya? Kenapa yang satu boleh, satu tak boleh? Patutnya kalau satu tu tak boleh, semua tak boleh. Okey, baik. Mereka pun tahu. Kalau daripada seekor lembu, kalaulah orang jahiliah ni, mereka buat hukum macam hukum kita, mazhab orang Islam sama sekarang. Seekor lembu, okey, dia mating dengan seekor khinzir, seekor lembu betina, dia contohlah ni kambing lah, lembu tak sesuai dengan kambing betina, mating dengan khinzir jantan, contoh. Okey, tuan dia tak sengaja, tuan dia tak kandang sebelah-sebelah, pintu kandang tu roboh, jadi ada seekor kambing betina ni termasuk dekat kandang khinzir. Lalu ada seekor khinzir jantan mating dengan kambing betina tadi. Bila kambing betina tu melahirkan anak dia, cucu dia,
cicit dia sampai ke 800 keturunan ke bawah semua haram. Jelas kambing betina, kambing tak bersalah. Okey. Khinzir tu jantan, mereka mating. Dapat anak. Anak yang lahir daripada ibu ni tadi semua haram. Anak haram, cucu haram, cicit haram. Anak khinzir ni pula kahwin dengan anak kambing yang ayah dia khinzir ni, kahwin pula dengan kambing lain, haram lagi. Oh, betul. Dia sedut nak mengharamkan. Jadi orang musyrikin, kalau dia buat macam tu, apa kesan dia? Siapa boleh jawab? Kalau orang musyrikin buat macam tu, maksudnya, ni Bahirah ni haram. Dapat anak dia tak haram. Saibah ni haram. Kita tak boleh makan, tak boleh peras susu, tak boleh tunggang, tak boleh bawa macam-macam. Tapi kalau dia dapat anak 10 ekor, anak dia 10 ekor, semua halal. Kenapa buat macam tu? Mereka pun takut juga rugi. Kalau mereka menggunakan kaedah yang sama macam kita tadi, nescaya satu masa nanti akan ada beribu ekor Bahirah, Saibah, Wasilaham. Kenapa? Tu tok dia dulu Bahirah. Yang ni nenek dia dulu Saibah. Jadi ada satu bukit penuh binatang, semua tak boleh makan. Jadi mereka kalau buat undang-undang macam tu, rugi pula. Rugi banyak sangat pula. Jadi Saibah tu, dia seekor je haram. Dia beranak 10 ekor ke, bercicit 10 ekor ke, sampai beratus ekor pun, dia je haram. Keturunan dia semua halal. Kan pelik ajaran tu. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi SAW tanya mereka soalan. Yang mana Allah Ta'ala haramkan? Yang jantan ke yang betina? Ke yang masih dalam perut? Tak logik. Logik tak? Binatang kategori yang sama, hanya semata-mata dia jantan, dia haram. Binatang yang sama, kategori yang sama, hanya semata-mata dia betina, dia haram. Orang lain, binatang lain, kategori yang sama, halal pula. Hanya kerana dia lahir jantan, pasangan kembar dia, tak haram. Dia je haram. Babi campur kambing Mang Litsa. Siapa tulis tu? Siapa yang beritahu tadi tu? Saya. Memang ada ke puan? So, saya pernah dengar tu. Dia kacuk kan? Okey. Jadi kalau kita tak tahu tak apalah. Okey, kita beli kambing import daripada Ukraine. Dia kata kambing ni baka bagus ni. Tengok kambing tu hasil kacukan dengan tok kambing tu dulu. Kambing tu tok dia dulu berskandal dengan khinzir. Okey, contohlah ada pasangan khinzir. Jadi generasi cucu dia dah muka kambing dah. Kita tak tahu. Kita pun beli as a kambing. Contohlah. Tak ada masalah. Tak haram lah. Tapi kalau kita tahu, memang orang jual tu kata, ni saya nak jual pada awak kambing ni. Tapi kambing ni, dia punya sertifikat dia ni, dia punya surat beranak dia ni, dia keturunan khinzir dulu. Haram kita sengaja beli, haram kita jual, haram kita sembelih makan. Tu cerita dia. Tak tahu, tak apa. Boleh? Okey, baik. Jadi kalau beli kambing luar negara, tak payah nak tanya lah. Kambing ni dulu, tok dia siapa? Nenek dia siapa? Tak payah tanya. Nampak kambing, bunyi kambing, hukumnya kambing lah. Sebab kita tak tahu, kita tak wajib cari tahu. Okey, baik. Seterusnya, okey, saya nak cerita pada tuan-tuan perkataan unta dalam bahasa Arab. Pertama sekarang ni, saya harap tuan-tuan ada buku boleh tulislah. Pertama perkataan unta al-ibil. Ni, perkataan unta dalam ayat 144 ni al-ibil. Selain al-ibil, unta juga dipanggil jamal. Bukan jamal ada alif. Kalau jamal ada alif tu jamal Abdillah tu bukan unta. Ni jamal tak ada alif. Tengok muka surat 155. Tolong baca Puan Zanaria 155. Ayat 40. Kita nak belajar dari sudut bahasa Arab, perkataan unta bahasa Arab apa dia. Pertama ibil, ayat kita tadi. Yang kedua jamal. Tolong baca terjemah dia, Puan Zanaria. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang angkuh daripada mematuhinya tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk di lubang jarum. Dan demikianlah kami membalas orang yang berdosa. Okey, ayatnya innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu. Semua nampak jamalu tu. Ni kalau orang nama Jamal ada alif, jim, mim, alif, lam, Jamaluddin, kecantikan agama, keindahan agama. Kat sini Jamal, pendek je.
Jadi kalau kawan kita nama Jamal tu, panggil dia panjang-panjang sikit. Encik Jamal, baru dia tak terasa hati. Kalau panggil dia Encik Jamal, pendek je. Jadi dia kata orang encik dia unta pula. Jadi daripada perkataan Jamal ni lah orang putih ambil jadi camel. Okey. Pertama Ibil, kedua Jamal. Ketiga Naqah. Naqah ni unta betina lah. Tengok muka surat 159. Tolong baca Puan Ena 159 ayat bawah sekali. Hadihi naqatullahi lakum. Okey. Surah Al-A'raf. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan yang pedih. Okey, unta betina dalam ayatnya adalah naqatullah. Naqah. Patutnya dalam betina jantan, tu kata je lah al-baqaru lembu jantan. Al-baqarah lembu betina. Jadi kalau unta jantan Jamal, unta betina Jamalatun lah kan. Tapi tak, unta betina naqah kat sini. Jadi tiga dah. Ibil, Jamal, naqah. Yang keempat al-budna. Tengok muka surat 336. Ayat 35, 36. Tolong baca Cik Ni Hana, Hanif tolong baca ayat 36 tu. Muka surat. Sorry, 336. Maafkan saya. Muka surat 336. Sekejap Baca sikit je, ayat tu baca sikit je. Kita nak dapatkan perkataan unta tu je sebenarnya point saya. Tiga 336 ayat 36 juga. 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian daripada syiar Allah. Okey, ikut. Wal budna. Jadi 4 perkataan unta. Ulang kaji balik. Ibil, Jamal, Naqah, Al-Budna. Okey, itu kekayaan bahasa Arab. Okey, itu kekayaan bahasa Arab. Okey, baik. Seterusnya, kita habiskan ayat kita ni. Kita habiskan ayat kita ni. Okey, baik. Mana kita tadi? Muka surat apa hilang? Okey, muka surat 147. Seterusnya, am ataupun kuntum kamu semua, syuhada hadir. Maksud syuhada tu menyaksikan, maksud menyaksikan tu hadirlah, hadir. Syuhada hadir is ketika wasakum memerintahkan kepadamu. Okey. Allahu oleh Allah bi dengan haza ini. Ini ni tulis dalam bracket pengharaman yang kamu lakukan ini. Terjemah haza ini. Betul. Tapi maksud ini tu tulis dalam bracket pengharaman yang kamu lakukan ini. Tolong baca terjemah dia Puan Sanaria ayat 144 kita ni. Pendek je ayat ni. Am kuntum syuhada. Ataupun kamu semua adalah hadir ketika memerintahkan oleh Allah dengan pengharaman ini. Okey. Tertinggal kamu memerintahkan kepada kamu oleh Allah dengan pengharaman ini. Okey, terima kasih Puan Zanaria. Ayat ni maksudnya macam ni. Allah Taala suruh Nabi tanya soalan masa guna faham. Kamu ada ke masa Allah Taala mengharamkan 4 jenis binatang ni? Kamu kata bahirah haram, saibah, wasilah, ham semua haram kan? Jadi masa Allah Taala kata haram, kamu ada masa tu? Ini soalan lagi menyebabkan mereka rasa stepek kena atas kepala. Kadang-kadang orang tu dia cerita kat kita detail sangat. Kita pun tanya, awak tengok ke masa tu?
Dia pun jawab, saya tak tengok, saya dengar orang cerita je. Saya tak tengok, saya dengar orang cerita je. Jadi cara dia cerita tu kita nampak macam dia melihat kejadian tersebut. Rupanya dia dengar orang cerita je. Cuma cara dia cerita tu macam dia nampak real perkara tersebut. Dia bila kita tanya soalan macam tu, jadi dia yang sedang rancak menipu tadi tu, dah hilang selera nak tambah penipuan dia. Mula dia cerita, kita khusyuk dengar ni. Jadi kita tanya soalan, kamu ada ke masa peristiwa tu berlaku? Saya tak ada. Awak tak ada. Buat apa cerita macam tu kat kami? Kami dah dengar cerita daripada orang yang benar-benar melihatnya. Baru sedap dengar. Contoh. Jadi kat sini, Allah Ta'ala suruh Nabi tanya senang. Kamu kata ni haram, ni haram, ni haram. Satu dah salah, mengharamkan benda yang halal. Yang kedua lagi besar dosa, bila kita tanya, siapa kata haram? Mereka jawab, Allah haram. Allah haramkan. Allah haramkan wasilah, saibah, ham ni Allah Ta'ala haramkan. Tu yang dosa besar tu, bila kata Allah Ta'ala haramkan. Jadi bila kita tanya, mana dalil Allah Ta'ala haramkan? Tak boleh jawab. Tu satu. Ini soalan yang kedua yang menempelak mereka. Kamu ada ke masa Allah Ta'ala haramkan benda ni? Kamu ada ke masa Allah Ta'ala haramkan 4 jenis binatang ni? Kamu ada ke? Jadi, macam mana mereka nak jawab? Bukti daripada mana-mana kitab tak ada. Bukti daripada mulut mana-mana para Nabi pun tak ada. Last kali Allah suruh Nabi tanya, kamu ada masa tu? Masa Allah Ta'ala kata ni haram, kamu ada ke masa tu? Jadi ayat ini sebenarnya menyebabkan mereka rasa lebih tak berguna apa yang mereka lakukan tu. Mereka rasa apa yang mereka buat tu memang bodoh sangat-sangat, jahil sangat-sangat. Tapi kerana taksub dengan pegangan jahiliyah. Kerana taksub dengan pegangan jahiliyah, biarlah nampak bodoh pun buat juga. Hari ni ramai yang ajak agama selain Islam. Okey, orang yang nampak bodoh tapi dia buat juga. Cocok pipi dengan besi, pukul belakang dengan, kita tengok kat YouTube banyak macam-macam agama tak nak sebut. Cocok pipi dengan besi, pecahkan buah kelapa lah. Okey, apa lagi? Pukul belakang dengan pedang lah. Mereka rasa mereka buat ajaran agama. Sedangkan kita tengok bodohnya lah amalan mereka ni. Tengok macam mana bagi mereka menuntut agama. Sejak turun-temurun mereka pegang menuntut agama. Tak bolehlah cakap apa. Okey, baik. Soalan yang sama juga. Ketika mana orang Yahudi, Yahudi ni, zaman Nabi Muhammad kat Madinah, dia duduk tekan-tekan. Dia kata, Allah Ta'ala suruh kita beragama Yahudi. Allah Ta'ala suruh kita beragama macam Nabi Yaakob. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi tanya, kamu ada ke? Masa Nabi Yaakob nak meninggal tu, dia nasihat anak-anak dia kan? Kamu ada ke masa tu? Orang Yahudi cakap pada Nabi Muhammad. Orang Yahudi dia kelentong Nabi Muhammad. Dia kata, masa Nabi Yaakob nak meninggal dunia, Nabi Yaakob pesan pada anak dia ni, jangan mati kecuali mati sebagai orang Yahudi. Ini pesanan orang Yahudi. Ini orang Yahudi kelentong Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad kat Madinah, dia kata, Nabi Yaakob pesan. Nabi Yaakob pesan, kalau nak mati, matilah sebagai orang Yahudi. Jangan mati selain agama Yahudi. Maka Allah suruh Nabi tanya. Tengok muka surat 20. Puan Asmah telah baca muka surat 20. Ayat 133. Kamu ada ke? You are people witnessing. Kamu menyaksikan ke? Tolong baca Puan Asmah. Muka surat 20 ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah kepadanya. Kami berserah diri kepadanya. Okey, penghujung ayat tu yang Puan Asmah baca tu, penghujungnya adalah wa nahnu lahu muslimun. Kami orang Islam. Jadi orang Yahudi duk claim daripada Nabi Muhammad, dia kata Nabi Yaakob pesan pada kita semua termasuk kami ni, jangan mati kecuali mati sebagai orang Yahudi. Maka Allah SWT Nabi tanya senang je. Kamu sedap-sedap cakap Nabi Yaakob pesan jangan mati kecuali mati sebagai orang Yahudi. Kamu ada ke masa Nabi Yaakob nak mati tu? Masa Nabi Yaakob nak mati, nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anak-anak dia. Kamu dengar ke masa tu? Kamu dengar ke Nabi Yaakob dia cakap pada anak-anak dia masa dia nak meninggal dunia dan azab, jangan mati kecuali mati sebagai orang Yahudi. Kamu dengar? Kamu pandai-pandai cakap Nabi Yaakob pesan macam tu. Mana bukti Nabi Yaakob cakap macam tu? Tu satu.
Yang kedua, kalau tak boleh datangkan bukti, kamu ada ke masa tu? Macam mana mereka nak jawab? Mereka dengan Nabi Yaakob berapa ribu tahun. Macam mana nak jawab? Kamu ada ke masa tu? Kamu cakap Nabi Yaakob pesan jatuh macam ni, kamu ada ke masa tu? Orang Syiah, Syiah ni kata khalifah yang sebenarnya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Khalifah yang sepatutnya jadi khalifah, orang yang patutnya jadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bukan Abu Bakar dulu, bukan Umar dulu, bukan Osman dulu. Sayyidina Ali dulu patutnya jadi khalifah. Baik, kita pun kalau belajar sejarah Nabi, tidak ada dalam sejarah Nabi pesan. Nabi tak ada pesan pun. Lepas aku mati ni, Abu Bakar tahu jadi khalifah. Jangan pilih-pilih orang lain ni. Aku pesan sungguh-sungguh ni. Lepas aku wafat ni, khalifah aku Abu Bakar. Tahu? Nabi tak pesan macam tu. Sahabat-sahabat mereka mesyuarat, mereka buat ahli syura mesyuarat, orang yang layak jadi khalifah selepas Rasulullah Abu Bakar. Sebab dia banyak bersama Rasulullah. Dan Rasulullah pun dalam hal-hal penting Rasulullah lantik jadi ketua. Kalau Rasulullah nak pergi mana-mana, Rasulullah lantik dia jadi pengganti Rasulullah SAW. Jadi atas sebab-sebab itulah maka mereka bersetuju dalam masyarakat mereka yang patut jadi khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, geng-geng Syiah mari dia kata apa? Orang Syiah ni dia mari dia kata sebenarnya Rasulullah SAW sebelum dia wafat dia pesan kat Sayyidina Ali tau. Sebenarnya Rasulullah SAW sebelum dia wafat dia pesan kat Sayyidina Ali. Apa Rasulullah pesan? Lepas aku mati nanti kamu jadi khalifah tau. Lepas aku mati nanti kamu jadi khalifah. Jangan bagi orang lain kamu tahu. Tu orang Syiah mereka cerita. Lepas tu dia kata pula pesanan ni sahabat-sahabat lain tak tahu, Sayyidina Ali je tahu. Pesanan yang Rasulullah pesan pada Sayyidina Ali ni sahabat-sahabat lain semua tak tahu. Abu Bakar tak tahu, Umar tak tahu, Osman tak tahu, Sayyidina Ali je tahu. Okey? Yang peliknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Syiah hari ni boleh tahu? Sahabat-sahabat zaman Nabi tak tahu pesanan Nabi pada Sayyidina Ali tu. Tapi kita hidup hari ni boleh tahu. Kamu tahu tanya dia, kamu ada masa tu? Kamu pandai-pandai cakap, Rasulullah pesan kat Sayyidina Ali je, sahabat lain tak tahu. Kamu ada masa Rasulullah pesan, kamu tak fikir guna pola otak kamu. Bagaimana kamu kata sahabat zaman tu tak tahu sedangkan kamu tahu? Jadi kalaulah Rasulullah SAW betul-betul pesan pada Sayyidina Ali, takkan Sayyidina Ali nak diam. Masa orang lantik Abu Bakar, Sayyidina Ali mesti dah bunyilah. Wahai Abu Bakar, aku bukan nak berbuat kuasa. Rasulullah yang lantik aku sebenarnya. Contoh. Sayyidina Ali pun tak cakap apa. Tiba-tiba kamu yang beribu tahun, 1,300 tahun lebih berbeza dengan Sayyidina Ali, jarak masa dia, tempoh masa dia, tiba-tiba kamu kata, sahabat-sahabat lain tak tahu. Yang tahu Sayyidina Ali je. Okey, baik. Macam mana boleh tahu? Kamu macam mana kamu boleh tahu? Dia punya tahap logik dia, tuan-tuan biasa dengar kan kisah angan-angan Mak Jenin. Buku sekolah berapa, tak ingat darjah berapa, buku sekolah. Angan-angan Mak Jenin. Mak Jenin banyak pokok kelapa sampai takat pertama, takat yang pertama tu dia berangan. Boleh dapat jual buah, nak beli tu, nak beli ni. Takat yang kedua, tempat bidak yang kedua dia berangan lain pula. Last sekali tak sempat sampai ambil buah kelapa lagi, pok, jatuh, mati. Betul kan? Jadi soalannya, siapa orang pertama dengar angan-angan dia tu? Siapa orang yang mula-mula mendengar angan-angan Mak Jenin masa dia banyak pokok kelapa tu? Kalau dia jatuh, dia nazak, pengsan, sedar balik, lepas minggu dia mati, logiklah sikit. Maksudnya masa dia jatuh pengsan, dia sedar balik, dia pun cakap ke anak dia, ayah masa banyak pokok semalam yang berangan ni. Pijakan kedua yang berangan ni. Ketiga yang berangan ni. Tu ayah jatuh. Lepas tu ayah dia mati contoh. Logiklah. Ini dia banyak pokok kelapa, dia banyak pokok kelapa. Dia berangan apa, pop dia jatuh mati. Habis cerita dia. Tapi bagaimana kita ni boleh dengar cerita yang dia berangan tu? Dia cerita kat siapa? Contohlah. Samalah macam Syiah, dia kata, Rasulullah pesan kat Sayyidina Ali je, tak pesan pada orang lain. Tapi kamu tahu macam mana? Daripada siapa kamu tahu? Sama juga macam ni, Allah Ta'ala suruh Nabi tanya orang musyrikin, kamu dah kata Allah haramkan, Allah tak bagi, Allah haramkan, Allah tak bagi. Minta dalil kitab tak ada. Minta dalil kata-kata Nabi tak ada. Last kali tanya soalan mudah. Kamu ada ke masa Allah Ta'ala haramkan tu? Masa Allah Ta'ala haramkan tu kamu ada ke? Mereka pun tak boleh nak jawab. Okey, baik, seterusnya. Faham ke? Man siapakah
Man siapakah? Azlamu yang lebih zalim. Azlamu yang lebih zalim. Mimman daripada orang yang. Mimman daripada orang yang. Iftara mengada-adakan. Iftara mengada-adakan. Ala ke atas. Allah. Kaziban pendustaan. Kaziban pendustaan. Li untuk. Ataupun agar. Li untuk ataupun agar. Yudillah dia menyesatkan. Yudillah dia menyesatkan. Annas manusia yang lain. Annas manusia yang lain. Okey. Bi dengan ghairi tanpa. Ghairi tanpa. Ilmin sandaran ilmu. Kita dah 2-3 kali jumpa perkataan sandaran ilmu ni. Maksudnya ilmu tu Quran ke, hadis ke, kitab-kitab Allah ke, kata-kata Nabi ke. Ilmin sandaran ilmu. Inna sesungguhnya Allah la tidak yahdi akan memberi petunjuk. Sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk al-qauma kaum az-zalimin yang zalim. Az-zalimin yang zalim. Terjemahkan dia ayat terakhir kita malam ni. Tuan Haji Muhammad Syahril, yuk tolong terjemahkan Tuan Haji Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan ke atas Allah pendustaan untuk dia menyesatkan manusia yang lain dengan tanpa sandaran ilmu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kaum yang zalim. Okey, baik. Kalau kita tak nak makan daging lembu, contoh kita ini orang Islam, tak nak makan daging lembu sebab takut lemak, takut darah tinggi, takut kolesterol. Apa lagi? Kita nak kuruskan badan. Tak nak makan sebab-sebab macam tu. Haram ke? Tak haram. Dosa ke? Tak berdosa. Tapi, bila kita tak nak makan daging kambing, kita pandai-pandai reka ayat Quran. Ataupun pandai-pandai reka hadis, kita kata, Allah tak bagi makan. Nabi tak bagi makan. Tu yang jadi haram. Kalau kita tak nak makan, semata-mata tak nak makan, tidak ada kaitkan dengan Allah ataupun Nabi, tak berdosa pun. Contoh suatu orang tu seumur hidup dia tak makan kambing langsung. Seumur hidup dia tak makan lembu langsung. Kenapa? Saya memang tak minat nak makan. Saya tengok tak lalu nak makan. Contoh. Sebab saya tahu kambing dan lembu ni tak mandi. Jadi saya tak lalu nak makan. Contoh. Dosa ke dia? Tak. Dia buat benda haram ke? Tak. Tak salah. Tak berdosa langsung. Berdosanya bila? Bila dia tak makan lembu, tak makan kambing, dia pun kata, sebenarnya makan lembu kambing ni haram. Adalah hadis-hadis saya jumpa sebenarnya haram. Ada juga ayat Quran sebenarnya yang ustaz-ustaz jarang terjemahkan. Sebenarnya haram. Perbuatan dia tak makan dan sabitkan benda tu dengan nama Allah tu jadi haram. Jadi orang musyrikin, kalau dia tak makan sebab saja malah makan, jemu dah ataupun tak minat makan daging lembu kambing, tak haram. Mereka ni bila tak makan, tanya kenapa tak makan? Allah kata haram. Tu yang dosa besar tu. Sebab mereka mengada-adakan pendustaan terhadap Allah. Apa maksud mengadakan pendustaan terhadap Allah? Benda yang Allah Ta'ala tak kata haram, dia kata haram. Benda yang Allah Ta'ala kata halal, benda yang Allah Ta'ala tak kata halal, dia kata halal. Itu yang dinamakan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, tidak ada orang yang lagi zalim. Maksudnya orang yang paling zalim adalah orang yang menipu guna nama Allah. Apa tujuan dia nipu guna nama Allah? Untuk menyesatkan ramai lagi orang lain. Kalau ketua agama, dia kata tak elok makan daging ni. Contoh. Ketua agama ini, ustaz-ustaz ke dia mengajar, dia pun kata contohlah, tak elok makan daging ni sebenarnya. Orang masih lagi nak makan daging tu, tak kisah nak makan sebab hanya sekata-kata macam tu. Kata-kata macam tu. Tapi kalau ustaz tadi dia kata, sebenarnya dalam hadis, Nabi ada tak bagi makan daging ni. Contohlah ni. Jadi bila ustaz tu guna perkataan hadis, maka orang mula takut. Tak boleh makan ke ustaz rupa-rupanya? Saya dah lama makan kambing jenis ni. Tak tahu pula ada dalam hadis tak boleh makan. Ustaz tu kalau dia kata kat mulut dia saja, tak boleh makan, tak elok, kita tak kuat mana pun pendapat dia sendiri. Tapi bila ustaz tu kelentong kita, dia kata dalam Quran ada Allah kata ni tak boleh makan. Dalam hadis pun ada Nabi kata sebenarnya benda ni tak boleh makan.
maka kita jadi takut nak makan. Dua sebab. Pertama sebab dia. Yang kedua, dia bukan cakap kosong. Dia menggunakan dalil Quran dan hadis. Jadi kita senang percaya. Sama juga ni, pemimpin musyrikin ni, mereka oleh kerana mereka penjaga Kaabah, mereka jaga patung-patung di Baitullah, maka orang terlalu iktimat, yakin pada dia. Kemudian dia mengharamkan tu. Dia cakap pula, sebenarnya zaman Nabi Ibrahim lagi, Allah tak bagi kita makan benda ni. Zaman Nabi Ismail lagi, Allah tak bagi kita makan 4 jenis binatang tadi. Maka kanak-kanak orang dewasa yang percaya bulat-bulat pada kata guru dia tu, habis. Sebab tu kita kena ingat, antara tokoh dan kebenaran, kebenaran mengatasi tokoh. Jelas? Kita ramai tokoh-tokoh agamawan ni. Geng-geng pondok-pondok, ni tokoh dia, Tok Kenali. Geng-geng belajar Mesir, ni tokoh dia, Syekh sekian. Geng-geng belajar Pakistan, ni tokoh dia, Maulana sekian. Tu tokoh-tokoh agama. Kita boleh sebut masing-masing. Belajar pondok, ni tokoh dia. Belajar Azhar, ni tokoh dia. Belajar Pakistan, ni tokoh dia. Belajar universiti, doktor sekian, ni tokoh dia. Tak ada masalah. Tapi ingat, tokoh dengan kebenaran lagi atas. Kalau kita nampak tokoh buat benda yang berlawanan dengan kebenaran, maka masa tu tokoh tolak tepi, kena ikut kebenaran. Kalau tokoh buat benda yang sama dengan kebenaran, salah ke kita ikut tokoh? Tak salah. Oh, kita nak tiru dia sebab apa yang dia buat sama dengan kebenaran, silakan buat. Tapi kalau apa yang tokoh tadi yang kita sanjungi nama dia, puja nama dia, puji nama dia, buat benda berlawanan dengan Quran dan hadis, maka masa tu dia tolak tepi. Quran dan hadis kita utamakan. Itu adalah agama Islam. Tak bagi taksub membabi buta, membuta tuli. Orang musyrikin jahiliyah ni, apa ketua dia kata, semua ya. Ketua dia tu merupakan tokoh dia, walaupun buat benda tak betul. Tokoh dia kata, ni tokoh-tokoh mereka yang ajar dia haramkan 4 binatang tadi tu. Haram bahirah, saibah, wasilah, ham tu. Haram tu sebab tokoh-tokoh dia yang ajar. Tokoh tu bukan ajar kosong. Tokoh tu siap kata lagi, Nabi Ibrahim ajar ni. Okey? Ataupun dia kata apa? Nabi Ismail yang mulakan ajaran ni. Jadi orang-orang Mekah ni dia taksub dengan Nabi Ibrahim, taksub dengan Nabi Ismail. Apa yang Tok Guru dia kata, je lah. Jadi ingat, antara dosa-dosa besar adalah mengada-adakan pendustaan terhadap Allah. Bukan maksudnya mereka menipu Allah. Dia tipu Allah. Bukan. Mana boleh manusia tipu Allah? Maksud manusia mengadakan pendustaan terhadap Allah ialah manusia menipu orang lain guna nama Allah. Kata Allah suruh, sedangkan Allah tak suruh. Baik. Pengajaran kita malam ni ialah, kadang-kadang kita sedang berdebat dengan orang kita kenal ke tak kenal ke. Jadi untuk nak memenangi perdebatan kita, kita pun pandai-pandai cakap. Dalam Quran ada sebenarnya Allah sebut macam ni. Dalam keadaan kita tak pasti, betul ke tu kata-kata dalam Quran, ataupun hanya sekadar hadis Nabi, ataupun bukan hadis Nabi, bukan Quran, kata-kata ulama' biasa. Kadang-kadang nasihat tu diberi oleh ulama' biasa. Kita pun dah lama dengan nasihat tu. Kita lupa daripada mana kata-kata tu dikeluarkan. Daripada Quran ke hadis ke, kita lupa. Jadi kita pemantai. Kita keluarkan kata-kata nasihat tadi tu untuk menangkan kita punya debat. Kita berkata, dalam Quran ada Allah kata macam ni. Ingat, kalau benda kita cakap tu tak ada dalam Quran, kita dosa besar. Berdosa besar sebab mengatakan sesuatu yang tak ada dalam Quran, kita kata ada dalam Quran. Sebab tu, kalau tak tahu, tak yakin, jangan petik perkataan Quran. Kecuali kita memang dah yakin. Dalam Quran ada Allah sebut ni, surah ni, ayat ni, page ni. Silakan kalau kita dah yakin. Tapi kalau kita tak pasti, baik jangan sebut. Tu Quran. Yang kedua hadis. Kadang-kadang ustaz ni bila berdebat, dia bantai je lah. Dia reka hadis sendiri contoh. Ataupun tak reka hadis sendiri. Dia teringat kata-kata guru dia masa belajar dulu. Dia pun tak pasti. Apa yang guru dia kata tu, kata-kata ulama' ke ataupun kata-kata hadis Nabi SAW. Jadi bila berdebat nak menang, untuk bagi dia menang dalam perdebatan, dia pun kata, Nabi ada kata. Nabi kan ada kata. Sedangkan apa yang dia kata tu Nabi tak kata. Maka secara tak langsung dia sedang berdusta atas nama Nabi SAW. Boleh? Sebab tu, kalau kita nak bagi nasihat, kita tak tahu nasihat tu daripada siapa. Kita jangan sebut.
siapa pemberi nasihat. Takut-takut kata-kata tu daripada Quran dan hadis, kita kata tu nasihat orang biasa. Masalah juga. Ataupun itu nasihat orang biasa, nasihat ustaz-ustaz biasa, ulama biasa. Kita siap petik kata-kata ulama tu, kita kata ini daripada Quran dan hadis. Bahaya tu. Kenapa bahaya? Ia termasuk di kalangan orang yang mereka-reka. Nabi sebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang berdusta atas namaku, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berdusta guna nama aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia sediakan tempat dia dalam neraka Allah Ta'ala. Baik, itu satu. Hari ini alhamdulillah banyak pengajian hadis-hadis online. Ramai muhadis-muhadis yang baru naik kat media sosial kat Malaysia ni mula mempertikaikan macam-macam kat Malaysia ni. Alhamdulillah Selangor selamat lagi. Jadi mereka geng-geng yang baru naik mempromosikan ilmu hadis, bagus ilmu hadis. Jadi apa kata-kata selalu keluar pada mulut mereka? Ini tak ada dalam hadis. Ini tak ada dalam hadis. Ini tak ada dalam hadis. Bahaya kata-kata tu. Kalau kita kata ini ada hadis, cuma hadisnya tak kuat, tu lain. Ini ada hadis, cuma hadisnya tak kuat, tu lain. Ini kita tak pernah dengar hadis tu, tak pernah dengar kata-kata yang Nabi tu, tak pernah dengar daripada mana-mana ustaz. Ada ustaz lain datang baru ceramah, kita pun pandai-pandai kata, ni tak ada dalam hadis ni. Baik, kamu kata sesuatu yang ada dalam hadis, tapi kamu kata benda tu ada dalam hadis. Kamu kata ni tak ada dalam hadis. Itu pun termasuk berdusta atas nama Nabi SAW. Kalau tak pasti, cakap tak pasti. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Saya tak tahulah ni ada dalam hadis ke tak ada. Saya tak pastilah ni hadis ni ada ke tak ada. Jadi kalau tak pasti, jangan sebut. Ulama-ulama dulu dah mengaji puluh-puluh tahun. Macam-macam hadis semua dia dah belajar. Dah hafal beribu hadis. Bila orang tanya satu hadis, apa jawapan dia? Kita hari ni, ustaz hafal hadis matan dia lah. Perawi dia ingat seorang dua. Imam Bukhari, Abu Hurairah, seorang dua. Imam Muslim, Anas bin Malik. Tu dua orang. Ulama dulu belajar hadis, satu hadis tu, dia kena baca siapa guru dia, siapa guru pada guru dia, guru pada guru dia sampai Nabi Muhammad SAW. Dia belajar dengan sistem macam tu puluh-puluh tahun. Tiba-tiba jumpa satu hadis yang baru. Pertama sekali, mereka akan cakap, Wallahu a'lam, sekadar yang saya belajar, tak pernah jumpa lagi hadis ni. Tak pernah jumpa ayat dia. Dia tak kata, tak ada dalam hadis. Amboi. Hang berapa lama belajar hadis? Senang-senang hang kata tak ada dalam hadis. Saya dah 5 tahun belajar hadis. Kelas seminggu 2 kali. PKP jadi seminggu sekali. Belajar 5 tahun, hadis seminggu sekali. Tiba-tiba dah pandai nak kata ni tak ada dalam hadis. Ulama dulu belajar puluh-puluh tahun. Jumpa hadis baru, dia tak pasti sahih tak sahih, betul tak betul. Dia pun kata, Wallahu a'lam. Setakat anda belajar, anda tak pernah jumpa lagi hadis ni. Itu adab. Apa kaitan ayat kita hari ni? Bila kita pandai-pandai kata, ni tak ada dalam hadis. Walhal ada, kita tak jumpa buku hadis tersebut. Maka berdosa besar kita. Oleh kerana itu, kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kalau tak confirm, jangan guna perkataan hadis. Jangan guna perkataan ni hadis, ni bukan hadis. Sangat-sangat bahaya. Okey? Sebab tu orang zaman dulu, mereka tak takut buat benda ni. Sebab tu orang zaman dulu, antara dosa besar adalah sumpah palsu. Guna nama Allah, wallahi saya tak nampak, walhal dia nampak. Wallahi saya nampak, walhal dia tak nampak. Dia tak takut pun. Jadi orang zaman dulu bersumpah dengan sumpah palsu tak takut pun, sekadar nak kelentong guna nama Allah. Allah kata, Nabi kata, sangat-sangat bahaya kata-kata tersebut. Okey, ulama-ulama dulu dia bila jumpa hadis dia kata, sekadar yang saya belajar, saya tak pasti hadis ni ada ke tak ada. Itu satu. Okey, baik. Cuma ini kalau ada ulama-ulama kata, ulama zaman sekarang lah, jumpa satu hadis, dia kata hadis ni dhaif. Salah ke? Tak salah. Kerana dia mensabitkan hadis tu ada. Cuma tahap kedudukan hadis tu kuat tak kuat. Tu berbeza. Kalau kita kata hadis tu dhaif, maksudnya kita sabitkan hadis tu ada. Cuma susu galuh guru-guru dia tu menyebabkan kekuatan hadis tu kurang. Okey, yang berdosanya kita pandai-pandai kata, ni tak ada dalam hadis. Walau ada dalam hadis, kita tak jumpa hadis tersebut. Kita termasuk di kalangan orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Boleh? Okey, baik. Kita berhenti sini dulu.
Ada apa-apa soalan tak? Minggu depan kita akan masuk ayat. Allah Ta'ala akan beritahu kita. Kenapa ni haram? Kenapa ni halal? Kenapa ni haram? Okey. Minggu depan kita akan masuk ayat tersebut. Ada apa-apa soalan pengajian kita hari ini? Ustaz nak tanya, Boleh? ada seorang lah yang terkenal tu, dia cakap bagi tahu yang kata daging kurban ataupun akikah tu orang kafir boleh makan. Jadi bagi saya benda tu macam mengelirukan kita orang sekarang ni lah. Jadi macam mana tu kalau dia kata, saya tak pastilah dia ada sandarkan dengan hadis ke apa tu kan. Cumanya mengelirukan kita lah sebenarnya. Dia punya Okey, apa tu. Kata-kata dia tu. Okey, baik. Masalah boleh makan tak boleh makan tu masalah khilaf. Apa maksud masalah khilaf? Maksud khilaf ialah setengah ulama membenarkan, setengahnya tak membenarkan. Okey, tidak ada satu hadis yang jelas kata tak boleh. Tidak ada satu hadis yang jelas kata boleh, bagilah. Tak ada pun. Okey, oleh kerana binatang korban ni, binatang korban ni Allah Taala kata kamu korban, kamu makan. Jadi perkataan kamu tu ulama kata kamu tu orang Islam saja. Setengah pendapat. Setengah lagi kata kamu tu kamu semua sekali. Orang Islam ke, kafir ke, tu je sebab dia. Jadi oleh kerana ayat tersebut ataupun hadis tersebut, maka timbullah dua pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada negara-negara, contoh Arab Saudi. Arab Saudi setiap tahun daging korban dia berlambak. Daging korban dia berlambak. Kalau nak ikut fatwa bagi dekat tempat dia saja, memang takkan habis, memang akan buang membazir banyak-banyak. Maka kerajaan Arab Saudi putuskan daging korban Arab Saudi boleh dihantar ke negara-negara Afrika. Sama ada Islam, tak Islam, semua boleh makan daging tersebut. Fatwa mereka, tak ada masalah. Jadi kalau kita duduk ke Arab Saudi, kita ikutlah fatwa tu. Nak bagi orang kafir boleh, tak bagi orang kafir boleh. Kita sekarang ni berada di negara kita, tempat kita ada jabatan agama kita ada jabatan agama negeri, maka kita ikut. Kalau Jabatan Agama Negeri kata boleh makan, makan. Kalau Jabatan Agama Negeri kata tak boleh bagi, tak payah bagi. Jadi dari segi mengelirukan tu, sebab tu ustaz-ustaz jenis macam tu, tak payah sebut nama, saya pun dah tahu nama. Ustaz-ustaz macam tu tak dibenarkan mengajar di Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Terengganu, Sarawak, banyak lagi lah negeri lain. Atas sebab mengelirukan. Kita dah pegang mazhab Syafi'i kat Malaysia ni, ustaz-ustaz disuruh mengajar mazhab Syafi'i. Bukan kata tak boleh sentuh bab lain, boleh sentuh mazhab lain. Tapi bila sentuh mazhab lain, kita guna pendapat mazhab lain tu kat negara kita. Masalah lah. Kacau lah. Jadi, orang yang kata boleh tu ada dalil dia. Yang kata tak boleh pun ada. Sama juga macam zakat. Puan Asmah bukan daging korban saja, bab zakat. Bab zakat ni sebenarnya bukan untuk orang Islam saja. Untuk bukan Islam pun layak dapat zakat. Tapi fatwa kita guna untuk orang Islam saja. Buat masa ni, kita ikutlah fatwa kita. Tak perlu nak cerita pendapat pelik-pelik pada orang tempat kita. Ya, Puan Aina, ada apa nak tanya? Kan tak ada. Okey. Kalau tak ada, minta maaf ambil masa lebih sikit. Jadi saya ingat macam ni lah. Minggu depan kita mula 8.45 boleh? Boleh. Sebab azan Isyak 8.30 tu kita solat-solat dulu. Okey, kita tunggu sahabat-sahabat kita baru balik kerja. Mungkin ambil masa sikit nak solat maghrib Isyak, biar dia solat dulu. Jadi minggu depan kita akan mula hari yang sama, Rabu malam. Cuma kita mula 8.45. Kita habis 10.30 pun tak apa sebab 10.30 kita dah berada di rumah kita masing-masing. Boleh ya? Ya, Okey? InsyaAllah. Okay. Minta maaf salah silap Boleh. kalau ada. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bagi sumbangan untuk orang asli itu. Sumbangan saya dah disampaikan pada mereka. InsyaAllah Jumaat depan mereka akan solat Jumaat untuk first time lah. Jadi Alhamdulillah banyak dapat melalui saya. Maksud melalui saya ini bukan saya yang bagi. Saya elan kat kelas ni, kelas lain dapat banyak. Jadi banyak mana tu kita boleh pakaian pada orang asli dan duit tu boleh digunakan untuk mereka solat Jumaat minggu demi minggu. Alhamdulillah. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafaatil Qur'an. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna
Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Amin. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Terima Ustaz. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Terima Puan kasih, Ina. Ustaz. Kita Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, Aina.